sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin bijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Daud Al-Fatani wa Imamul Ghazali sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan lagi wa badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan telah nyata bagi mereka itu daripada Allah Ta'ala barang yang tiada menyangka mereka itu. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami dahulukan kepada barang yang mengerjakan mereka itu daripada amalan, maka kami jadikan dia seperti debu yang bertaburan. Dan kami pohonkan Allah Ta'ala bahwasanya sejahtera akan kami dan kamu dengan rahmatnya. Jadi tuan sekalian, kita masih bercakap berkaitan dengan Aqabatul Bawa'is. Satu aqabah yang kita kena daki supaya membangkitkan semangat kita untuk beribadat dan meninggalkan maksiat. Jadi Imam Ghazali menyebut ada dua perkara yang boleh membangkitkan semangat kita untuk mengerjakan taat dan menjauhi maksiat, iaitu khauf dan raja. Khauf ni takut apa yang akan menimpa kita kemudian hari. Ini menyebabkan kita sungguh-sungguh mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat. Satu lagi raja. Raja ni harapan, harap balasan baik daripada Allah Ta'ala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dengan ayat-ayat khauf ni, membawa ayat raja ni membangkitkan semangat untuk beramal. Kemudian Imam Ghazali menyebut bahawasanya dia ada 3 jalan. Jalan yang pertama, terlampau takut. Khauf ni takut, terlampau takut hingga menyebabkan kita berputus asa untuk bertaubat, untuk mengerjakan taat. Satu lagi, terlampau rojak, terlampau harap, yakin balasan Allah Ta'ala hingga kita jadi lalai. Tak apalah Tuhan ampun, kita buat sembahyang jemaah ni pahala 27. Jadi terlampau harap pun tak boleh, menyebabkan kita lalai. Macam kita naik sampan, tak boleh berat sebelah. Kalau terlampau dia berat sebelah, dia akan jadi karam. Dia kena balance.
Jangan terlampau khauf, jangan terlampau takut. Kalau kita terlampau khauf, terlampau takut, kita masuk raja sikit. Bila terlampau harap, kita masuk khauf sikit. Supaya boleh balance hidup kita ni. Jangan kita terlampau takut, bawa berputus asa. Jangan terlampau harap menyebabkan kita lalai dalam kehidupan ni. Jalan ketiga ni lah yang dikendaki oleh Imam Ghazali kita lalui. Jalan yang ketiga. Khauf pun ada, raja pun ada. Cuma dia kata bagi orang muda-muda ni, dia kena banyak khauf. Pasal cabaran-cabaran sekarang ni berat sangat. Tapi bila kita dah terlampau tua, harapan hidup pun dah tak apa ada, kena banyak raja. Tak boleh raja lain. Dia dah tua, tak larat sakit. Nak pergi buat maksiat macam mana dah. Dia terlentang atas katil. Ketika itu kita banyak mengharapkan balasan baik daripada Allah Ta'ala. Dengan amalan yang kita kerjakan dulu. Kemudian orang tanya pula Imam Ghazali. Macam mana nak membangkitkan semangat ini? Supaya kita memiliki khauf, raja ni. Dan kita boleh menjalani dengan jalan yang betul. Maka Imam Ghazali kata dengan 3 cara. Cara yang pertama, dia suruh kita amati ayat-ayat Quran. Ayat-ayat khauf dan raja. Banyak disebut dalam Quran. Hadis-hadis Nabi SAW. Nabi menceritakan satu hari. Aku tengok Jibril bergayut di kelambu Kaabah. Sambil menyerit-nyerit. Bertempik, ya Allah Tuanku. Jangan engkau ubah rupa aku. Jangan engkau ubah nama aku. Merujuk kepada Azazil. Azazil malaikat ni kan. Jadi tok guru malaikat 80,000 tahun. Nama dia semua baik-baik. Langit ketujuh namanya Azazil. Tapi di Lauhul Mahfuz namanya Iblis. Satu saja salah dia buat. Tak mau sujud tu Adam. Allah laknat dia. Sampai bila-bila. Sampai hari kiamat. Sampai bila-bila. Dengan satu salah. Itu kepada malaikat yang dekat dengan Tuhan. Bila kita kenang hadis-hadis ni, ayat-ayat ni, membawa kita takut. Pertamanya, kita tengok ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi berkaitan persoalan ni. Ini akan membangkitkan kita semangat untuk beramal dan membawa kita bersatu sikap untuk meninggalkan maksiat. Satu, pandangan, perhatian Quran. Yang kedua, kita lihat bagaimana muamalah Allah Ta'ala. Allah menguruskan hamba-hamba dia. Kadang-kadang sampai peringkat tuan orang yang hebat. Macam Bal'am bin Ba'ura. Imam Ghazali akan cerita nanti. Basisa. Orang ibadat hebat-hebat. Tapi boleh mati kufur. Baca cerita-cerita ni, apa yang Tuhan buat manusia ni. Kita jadi takut. Kita jadi bimbang. Nabi pun Allah tegur. Satu hari tuan-tuan sekalian, bagaimana Nabi melayan pembesar Quraisy. Supaya dengan orang Arab, pembesar Quraisy ni masuk Islam, mudahlah dakwah ni diterima. Tiba-tiba datang orang buta. Namanya Bal'am, namanya iaitu Abdullah ibn Maktum. Dia tanya Nabi, dia tak tahu apa. Dia terus tanya Nabi. Nabi bermasa muka. Nabi utamakan pembesar Quraisy ni daripada melayan Abdullah ibn Maktum. Allah tegur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermasa mukalah kamu ketika datang orang buta. Ini teguran Allah kepada Nabi. Supaya dalam kita menyampaikan dakwah, jangan pilih bulu. Kita dakwah ni cari orang besar-besar. Kan, orang hebat-hebat. Sedangkan orang kampung, kan, surau-surau yang terpencil, minta kita buat ceramah, kita tak mau pergi. Nak layan masjid besar-besar lah. Jangan. Nabi pun Allah tegur. Kita pun teguran-teguran ni mengingatkan kita. Kan? Jangan macam tu. Supaya kita ikhlas.
Bukan Nabi buat tak betul dah. Allah jadikan peristiwa tu untuk menjadi pengajaran kepada kita. Banyaklah nanti Imam Ghazali kan cerita. Cerita Bal'am bin Ba'ura, cerita Basiswa, cerita macam mana berlaku pada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun Allah tegur. Apabila makna kita datang apa? Banjir. Anak Nabi Nuh tak mau ikut. Bila dia tengok anak dia tercungap-cungap nak lemah lautan. Ya Allah. Itu anak aku tahulah tu. Aku tak tahu anak aku. Aku lebih tahu. Allah tegur Nabi Nuh. Ada Nabi-Nabi pula tuan-tuan. Ditelan oleh ikan. Macam Nabi Allah Yunus. Jadi macam-macam. Jadi benda-benda macam ni. Kalau orang yang rapat dengan Nabi pun. Allah buat macam ni. Tambahlah kita kan. Jadi, tengok muamalah Tuhan. Dan akhirnya Imam Ghazali kata. Tengok balasan Tuhan di akhirat besok. Kepada orang yang buat baik. Dan kepada orang yang buat jahat. Balasan-balasan daripada Allah Ta'ala. Dengan 3 cara ni kata Imam Ghazali, mudah-mudahan membangkitkan semangat kita sungguh-sungguh untuk buat taat dan meninggalkan maksiat. Itu cara dia. Ini kita masih tahap pertama. Imam Ghazali kemukakan ayat Quran untuk kita baca, kita faham, kita hayati dia betul-betul. Mudah-mudahan membangkitkan semangat kita untuk beribadat. Membangkitkan semangat sungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat. Kan? Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa badalahum minallahi. Ya. Ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum minallah. Dan telah nyata bagi mereka itu daripada Allah. Jelas di sisi mereka bila datang balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang yang makna tiada ia menyangka mereka itu. Benda yang kita tak sangka. Sama ada kebaikan atau keburukan. Kita mati kita tahulah. Kita mati tuan-tuan berbeza terus. Kehidupan di sana dunia lain tuan. Bukan macam sini dah, lain. Ini hidup ramai-ramai, sana duduk seorang-seorang dalam kubur. Cuma kita boleh dengar Nabi cerita. Al-khabru rawdatun min riyadil jannah. Kubur itu satu taman daripada taman-taman syurga. Au hufratun min hufarin niran. Dia juga boleh merupakan satu jurang pada jurang neraka. Dua-dua ni tuan-tuan kita tak sangka. Orang yang dapat nikmat dalam kubur tuan-tuan. Nabi kata dia nak minta, nak hidup balik, nak bagi cerita ke orang dunia ni. Buatlah amal. Kami duduk dalam kubur ni bahagia. Nikmat yang menimpa Allah. Nikmat ni pun tak sangka. Begitu juga yang kena azab Allah. Seksa sungguh tuan-tuan. Himpitan kubur. Kubur tu himpit kita. Nabi buat jari macam tu. Ni berselang-selang jari ni. Bila kubur himpit, dia buat jari macam tu. Azab tuan. Azab tu kita tak sangka macam tu punya azab. Nabi cuma cerita kat kita. Sama ada nikmat ataupun azab yang kita terima dalam kubur memang luar jangkaan kita. Ya. Nabi cerita, kita yakin. Jadi orang yang yakin ni lagi tinggi amalan dia. Nabi kata peliharalah dirimu daripada api neraka. Walaupun dengan sebiji tamar. Dengan kita bersedekah sebiji tamar, kita boleh lepas daripada bakaran api neraka. Cari jalan melepaskan diri daripada azab Allah Ta'ala. Walaupun dengan sebiji tamar. Nak sebut walaupun dengan amalan yang sikit. Allahumma ajirni minan nar. Pendek ya. Kalau Tuhan makbul kita tuan-tuan, Allah pelihara aku daripada api neraka. Kena waktu kita baca tu Allah mustajab doa kita. Terlepas kita daripada api neraka. Astaghfirullahalazim. Kena kita kata tu
betul tepat masa mustajab. Allah ampun dosa kita. Jadi buatlah amal banyak-banyak. Kita akan menyesal tuan-tuan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku dah nampak dah, aku dah tengok. Aku dah lihat ya Allah. Aku dah dengar semua ni. Hantarlah aku balik ke dunia, aku nak buat amal soleh. Dah kelewat lah tuan-tuan. Ada seorang tuan-tuan, terlupa nama sahabat tu. Pak dia mati dalam perang Badar. Nabi tengok dia menung ya budak ni. Nabi tanya kenapa menung? Menunglah budak ni kata, bapa kami tempat kami bergantung. Dari pak saya dah mati, mati syahid, mati perang. Lepas tu Rasulullah kata kat budak tu, nak dah aku bagi tahu kamu apa keadaan bapa kamu sekarang. Bapa kamu sekarang duduk dalam kubur, minta pada Allah Ta'ala nak hidup balik. Nak berperang lagi. Minta 10 nyawa. Satu nyawa terkorban kerana perang. Kerana Allah dah buka kepada dia kehebatan pahala perang. Jadi betul tuan, apa Nabi cerita semua betul. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Allah kata, ya, wa badalahum minallah. Allah akan tunjuk kat kita, jelaskan di hadapan kita. Nampak dengan mata kepala kita nanti. Tu dia. Allah akan tunjuk malam yakunu yahtasibu, barang yang kamu tak boleh nak hitung, nak hisap. Kamu tak sangka begitu hebat balasan baik daripada Allah. Begitu juga balasan jahat. Balasan buruk pun macam tu juga. Di luar jangkaan kita tuan. Masa malaikat, masa Nabi Adam minta supaya makna kata dia mai ke dunia nak masuk makanan, api tak ada. Minta kepada Allah Ta'ala. Ya. Malaikat dijumpa malaikat Zabaniyah jaga neraka. Banyak mana nak mai? Nak api tu banyak mana? Sebiji buah kurma. Zabaniyah katakan sebiji buah kurma ni hantar api tu pergi ke dunia, hancur dunia jadi abu. Sebiji buah kurma. Tu pun dah belah berapa rejam, berapa puluh kali rejam dalam laut. Dalam laut sejuk. Itu yang kita guna hari ni tu. Satu bahagian yang kecil daripada api yang direjam dalam air. Bayangkan macam mana nak masuk api neraka. Bukan kerja dia tuan. Memang tak mampulah. Dia cakap senang. Maka ingatan macam ni menyebabkan kita tak wanilah tuan-tuan. Dunia lepas. Dunia boleh lepas. Kita ada kuasa, pegawai negara dengar cakap kita. Pendakwa raya pula pun dengar cakap kita. Dia boleh tarik kes. Di akhirat lepas. Tuan tahu, tuan tak salah. Benda-benda ni yang menakutkan kita. Mungkin dunia kita lepas daripada hukuman dunia, tapi akhirat kita tak lepas lah tuan-tuan. Bahkan sahabat-sahabat Nabi lebih suka dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Seorang perempuan tuan-tuan sekalian, dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Tak kot, kamu bukan berzina. Mungkin kamu lihat-lihat saja laki-laki itu. Dia mengaku dia berzina. Hukumlah saya dengan hukum Allah. Nabi kata, duk kot, kamu pegang-pegang saja kot. Dia mengaku, saya berzina. Ni anak yang saya kandung ni, anak luar nikah ya Rasulullah. Hukumlah saya dengan hukum Allah. Pasal apa? Dia tak lari boleh, tapi dia takut dihukum di akhirat. Biar dihukum di dunia tak apa. Akhirnya Nabi kata, tak apa, kau balik dulu, kau bersalin. Salin budak ni, bersalin, kemudian berumai. Lepas bersalin, dia main jumpa Rasulullah. Minta dihukum. Rasulullah kata, susu budak ni 2 tahun dulu. Susu 2 tahun anak dia tu. Main jumpa lagi, minta dihukum. Nabi kata, pergi cari orang belah anak dulu. Kemudian baru Nabi hukum.
Nak sebutnya, sahabat-sahabat lebih suka dihukum di dunia ni dengan hukum Allah. Kerana hukum akhirat, tak tahanlah tuan-tuan. Memang tak tahan. Tapi orang kita hari ni berlumba-lumba nak lepas daripada hukuman di dunia ni. Di akhirat hang tunggu. Tak boleh sorok sikit pun, tak boleh sorok. Saya habaq tuan-tuan. Kita kalau kita rasuah, terlibat dengan penyalahgunaan duit, wang dan sebagainya, melibatkan rakyat 30 juta. Tapi minta ampun macam mana, maaf macam mana. Makan duit negara, makan duit rakyat. Jangan buat pasal. Tak boleh kita nak cari orang nak minta maaf macam mana. Ini melibatkan masyarakat, rakyat, orang susah, orang miskin yang sepatutnya dapat duit tu. Kita sapu. Jawab depan Allah Ta'ala. Takut. Dia dia. Sebab tu sana Umar Abu Bakar tuan. Dia makan dia jolok balik. Padahal dia makan, dia minum, dia tak tahu bahawa duit yang dia makan tu duit apa, tilik nasib. Adam dia bawa balik susu. Jadi dia bagi kat Abu Bakar. Abu Bakar ni terlampau dahaga minum susu. Habis minum, tanya khadam, dia kata, dia kata, tuan, selalu bila saya bagi, tuan-tuan tanya, ambil mana. Hari ni tak tanya, terus minum. Habis ambil mana? Saya dulu masa jahiliah jadi tukang nasib. Tengok tapak tangan, duk teka nasib orang. Satu orang tengok nasib. Dia tak bayar duit, dia hutang. Hari ni dia bayar duit hutang. Hutang tilik nasib. Duit tu saya beli susu yang diminum oleh tuan. Abu Bakar, ya Allah, roja ongkong, keluar balik susu tu. Ya Allah, tuanku, yang ni saja yang boleh aku buat, yang melekat di usus-usus. Urat-urat perut aku, tak upaya. Minta ampun. Itu dia. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah minum, rojoh balik. Takut. Jangan buat pasal tuan, tak terlepas. Percayalah. Melibatkan banyak orang. 30 juta rakyat terlibat macam mana? Dalam tu ada harta orang miskin. Ada harta anak yatim. Ada harta orang susah. Macam-macam ada. Jangan buat pasal ya. Takut. Jadi benda-benda macam ni menakutkan kita. Dan mereka benar-benar apa lagi? Ya. Dan telah nyata bagi mereka itu daripada Allah barang yang tiada menyangka mereka itu. Sama ada benda baik, benda buruk, luar jangkaan kita yang akan kita terima di akhirat besok. Kalau nikmat melimpah ruah. Kalau azab, Allah tak boleh nak sebutlah tuan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin, ya, wa ja'alnahu haba'an mansura. Dan kami dahulukan pada barang yang dikerjakan mereka itu daripada amalan, maka kami jadikan seperti debu yang bertaburan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami dahulukan segala amalan daripada segala-gala amalan. Maka amalan esok tuan-tuan sekalian akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah timbang dosa pahala kita. Segala amalan kita yang kita buat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kita buat amalan baik sebesar biji sawi pun Tuhan kira, Tuhan tunjuk mereka kita. Begitu juga amalan-amalan jahat. Semua Allah hitung. Allah Ta'ala tunjuk depan kita. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan itu macam debu yang bertaburan.
Tak ada orang buat amal banyak. Tapi macam debu. Kena angin bertaburan. Tak boleh pegang. Dia buat amal bukan kerana Allah Ta'ala. Riak, nak tunjuk ke orang. Nak cari masyhur. Kerana keduniaan. Ini mana ayat-ayat menyuruh kita buat ibadat dengan ikhlas. Al-a'malu suwaratun qa'imatun. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Kata Syekh Ibn Atok dalam kitab Hikam. Dia kata apa? Bermula amal ibadat yang kita kerjakan ini. Suwaratun qa'imatun. Seperti tubuh yang berdiri. Kita nampak. Dia rokok, dia sujud. Dia baca Quran, dia berzikir. Nampak tak dengan mata kepala? Jadi diibaratkan amal ibadat kita ni macam tubuh. Tubuh badan. Suwaratun qa'imatun. Rupa yang berdiri. Tubuh badan nampak dia. Orang rokok kita nampak. Dia sujud kita nampak. Dia baca Quran kita nampak. Dia berzikir kita nampak. Itu maksud suwaratun qa'imatun. Wa arwahuha. Sedangkan roh ibadat tu. Ibadat ni dia ada roh. Apa roh dia? Wujudu siri ikhlasi fiha. Wujud rahsia ikhlas dalam ibadat tu. Ikhlas tu roh. Amal ibadat tu tubuh badan. Kalau ibadat tidak ada ikhlas, macam badan tak ada roh. Mayat, bangkai. Ada roh, tak ada badan, tu nama hantu. hantu. Roh ada, badan tak ada. Kita kena ada dua-dua. Amalan zahir pun ada, amalan batin pun ada. Iaitu ikhlas. Buat ibadat kerana Allah. Jangan buat ibadat kerana dunia. Nak orang puji, nak masyhur. Jangan macam tu. Tanda orang ikhlas. Orang puji ke tak puji ke itu cerita lain. Dia nak buat ibadat. Orang keji ke pun dia tak heran. Wala yakhafuna laumata la'im. Dia tidak takut dengan celaan orang mencela. Buat ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya apa buat ibadat kerana Allah Taala? Yang pertama, kita buat ibadat kerana nak junjung perintah Allah. Allah suruh aku buat. Yang kedua, nak mentahirkan rupa kehambaan kita kepada Allah. Rupa hamba tu macam mana? Tuan-tuan duduk depan saya tak kenal tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang kerja polis, ada kerja askar, ada kerja doktor. Saya mengajak di masjid apa? Masjid Lama Taping depan hospital. Saya kan kenal siapa duduk depan saya. Saya buat kuliah subuh itu. Satu hari saya pergi hospital. Ada appointment dengan doktor. Saya tengok muka doktor tu. Pasal apa? Rasa macam kenal. Di manalah aku tengok doktor ni? Awak ustaz, dia tanya saya. Rasa biasa tengok doktor. Ustaz buat kuliah di masjid depan tu, saya selalu ada. Duduk tepi pintu tu, saya lah. Oh, doktor. Baru kenal doktor. Pasal apa kita kenal dia doktor? Dia pakai dengan dia punya stetoskop dia cek darah kita. Begitu begini. Nampak dia doktor bila dia buat kerja doktor. Apa bukti kita hamba Allah? Beribadatlah. Bila kita beribadat, rokok, rukaan, sujadan, rokok, sujud, baru nampak kita ni hamba Allah Ta'ala. Bukan cakap-cakap aku hamba Allah, aku beriman dengan Allah. Tak, bukti dia apa? Beribadat kepada Allah. Jadi kita beribadat nak menzahirkan rupa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadat ni tuan-tuan mendekatkan kita dengan Allah. Tuan-tuan duk rajin main masjid, hati tuan-tuan selalu ingat Tuhan. Tapi bila tuan-tuan renggang pada masjid, jarang jemaah, tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan rasa jauh.
Dengan Quran. Tuan-tuan baca Quran, jangan tinggal. Tuan-tuan rasa macam mana? Bila tuan-tuan tinggal Quran, tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan sendiri boleh rasa. Kita dulu tak pernah main masjid. Semayang pun kadang-kadang semayang, kadang tak. Kemudian kita berubah. Tuan-tuan sendiri boleh rasa perubahan tuan-tuan. Dulu macam mana, sekarang macam mana. Yang kata dekat dengan Tuhan tu. Itu makna kata. Jadi kita buat ibadat ni untuk mendekatkan diri kepada Allah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili. Sentiasa hamba aku yang nak mendekatkan dirinya kepada aku ialah dengan mengerjakan nawafil. Nawafil ni iaitu nafilah, ibadat-ibadat sunat. Bangkit tahajud, sunat duha, sunat rawatib. Banyakkan ibadat sunat. Tuan-tuan akan rasa dekat dengan Tuhan. Hatta uhibbahu, sehingga Allah kasih kepadamu. Kita buat ibadat nak menuntut Tuhan sayang kat kita. Tuhan sayang pada hambanya yang beribadat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, hamba-Ku yang duduk semayang buat ibadat tu. Tanya kamu tentang diriku, kamu jawab, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Jadi nak mendekatkan diri pada Allah dengan ibadat. Banyakkan ibadat. Hatta uhibbahu, sehingga Allah kasih kat kita. Jadi kita ibadat supaya Allah sayang kat kita. Itu nama ikhlas. Kemuncaknya kita buat ibadat supaya Allah redha kita. Ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk, sujud, patuh perintah Allah semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat ikhlas nak cari redha Allah supaya Allah redha kita. Bila Allah redha kita, alhamdulillah selamat kita tuan-tuan. Ada satu doa diajar oleh Syekh Tariqat Syatariyah. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna. Ya Allah Tuanku, jadikanlah sebaik-baik hariku. Hari aku bertemumu ya Allah. Hari kita mati tu, hari itulah kita bertemu Allah. Wa anta radin anna, dalam keadaan engkau redha aku. Mati dalam keadaan Tuhan redha. Tuan-tuan nak mati dalam keadaan Tuhan redha, tuan-tuan kena hidup dalam redha Allah. Kalau tuan-tuan hidup derhaka Allah, jangan mimpi nak mati dalam redha Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin. Alaiha nahya wa alaiha namut. Wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin wa birahmatillahi wa karamih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haq. Inilah kalimah yang sebenar. Jadikan dia kalimah prinsip hidup kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maknanya? La ilaha illallah, kita hanya bertuhankan Allah. Muhammad Rasulullah, kita hidup berasulkan Nabi SAW. Apa makna bertuhankan Allah? Kita menyembah Allah. Buat ibadat pada Allah. Kerana Allah. Apa makna kita berasulkan Muhammad? Kita ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hidup macam tu tuan-tuan, insya-Allah kita mati boleh mengucap dua kalimah syahadah. Alaiha nahya wa alaiha namut. Dengan kalimah inilah aku hidup. Kalimah bertuhankan Allah, berasulkan Muhammad. Dengan kalimah inilah kita juga mati. Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mati dalam keadaan mengucap dua kalimah syahadah, syurga tempat dia. Tuan-tuan nak mati mengucap dua kalimah syahadah, tuan-tuan kena hidup atas kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita hidup tuan-tuan tak ikut perintah Allah, tak ikut perintah Nabi, bimbang, takut-takut mati, tak boleh kita mengucap tuan-tuan.
Biasanya Tuhan bagi mati kita macam kita hidup. Atas apa kita hidup, atas itulah kita mati. Saya tengok banyak ada orang, tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah, sembahyang jemaah tak tinggal, tuan, 5 waktu. Bila-bila pergi masjid, dia tahu ada ya. Dia, tuan, dia ke orang kaya, bukan ustaz, orang biasa. Tebang bakau je, tuan-tuan. Bakau tu Kuala Terong. Lepas lantik dia tukang masak di masjid Kuala Terong tu. Kalau ada majlis mengaji, selalunya masjid tu buat kenduri. Dia lah masak. Muka tu senyum ya. 2-3 tahun lepas, tuan-tuan, Allah bagi dia tengah sembahyang Isyak. Malam 27 Ramadan. Malam jemaat. Dalam masjid tu lah Kuala Terong tu. Tengah sujud, tuan-tuan. Mati tengah sujud. Nak kata apa aku pun tak tahu. Mati tengah sujud. Cemburu saya. Beribu orang sembahyang mayat dia. Hidup sembahyang jemaah tak tinggal. Tuhan bagi dia mati tengah sembahyang berjemaah. Malam jemaat 27 Ramadan. Saya pergi masjid Lebah Hashim di Bukit Minyak, Pulau Pinang, dekat Bukit Tajam. Dia kata, Ustaz, 2 minggu lepas tu imam tengah khutbah. Tu imam tu daripada muda sampai ketua, duk khutbah masjid tu lah. Tengah khutbah, tuan-tuan, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Tuan-tuan, saya pesan tuan-tuan dan diri saya, marilah kita bertakwa kepada Allah. Puk jatuh, mati. Duk pegang tongkat Betul, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak mati dalam husnul khatimah, buatlah ibadat banyak-banyak. Allah tunjuk, tuan-tuan, tajalli depan orang ramai. Inilah balasan Allah pada orang yang buat baik. Itu dia. Jadi ini balasan-balasan Allah Ta'ala. Bila kita hidup kalimah Allah, mati kalimah Allah, wa alaiha wa biha nub'asu insya'Allah Ta'ala minal aminin wa birahmatillahi kaurami. Dengan kalimah ni kita dibangkitkan besok di hari akhirat. Kita akan aman, damai, mendapat makna karamah, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa yang Tuhan lakukan. Bila Tuhan lakukan pada hamba-hamba Allah, maka menjadi akibat kepada kita. Yang mana kita nak ikut, mana kita nak tolak. Dunia ni tak lama, tuan-tuan. Start ya. Saya balik kampung, tadi saya kerap balik Bangkok. Dah ada sekolah itu. Saya dulu guru sementara. Masa dulu saya guru sementara. Belum dapat kerja tetap, jadi guru sementara. Saya jumpa anak murid saya yang saya mengajar dulu di Jahannam. Anak murid saya ni, rambut dah beruban. Cucu pun dah ada. Itu anak murid kita lagi tua. Kawan sebaya boleh kata semua mati ya. Kawan sebaya saya, banyak dah mati. Kawan boleh mati, cakap aku tak mati. Benda ni fikir-fikir. Tak lepas, tak pergi ke mana kita, tuan. Kan? Ni ayat-ayat yang membangkitkan semangat kita untuk beramal. Ya. Itu dia. Faj'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalan mereka itu seperti habu yang bertaburan. Bila kita buat ibadat tak ikhlas, bukan kerana Allah, nak menunjuk, ada tujuan lain daripada Allah Ta'ala, Allah jadikan amalan kita tu nampak ada, nak pegang tak boleh. Macam habu, bila tiup di angin bertaburan. Dibuatlah ibadat dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, kan, kerana Allah. Ya. Dan kami dahulukan kepada barang yang mengerjakan mereka itu daripada amal. Maka kami jadikan dia seperti debu yang bertaburan. Kami pohonkan Allah Ta'ala bahawasanya sejahtera akan kami dan kamu dengan rahmatnya. Jadi mohon kepada Allah Ta'ala
supaya kita dan orang lain sejahtera dalam amal ibadat. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kan? Kami tak suruh kamu, melainkan suruh beribadat kepada kami. Dan dalam ibadat tu ikhlas semata-mata kerana Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pula dengan ikhlas kita dalam semayang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayangku, ibadatku, urusan hidupku, urusan matiku kerana Allah. Kerana Allah ni bukan semayang saja, termasuk urusan hidup. Kita berniaga kerana Allah. Jangan tipu dalam perniagaan. Kita kerja makan gaji, kerja kerana Allah. Nak bawa rezeki halal pada anak isteri kita. Jangan curi tulang. Kita diangkat jadi pemimpin, jangan rasuah kerana Allah. Saya tuan-tuan terlibatlah dengan kempen. Banyak saya kempen belah Kedah. Kerana saya berharap sangat negeri Kedah ni dapat meneruskan kepimpinan yang ada. Pada tu menang, alhamdulillah dengan izin Allah. Saya pergi Kedah tuan, esok pun saya nak pergi lagi. Saya nasihat pada jemaah. Saya kata, saya dengar ucapan Menteri Besar Kedah, Sanusi. Saya kenal dia rapat, kenal. Dalam ucapan dia tu, dia orang susah. Dia orang miskin. Keluarga miskin. Anak ada 13 beradik. Dia cerita kesusahan dia. Jadi bila dia jadi Menteri Besar, Allah anugerah Menteri Besar, dia bagi tahu pada wakil rakyat. Apa yang berlaku pada rakyat, Allah akan soal kita. Saya tak mau tengok letak ada orang di negeri Kedah ni, anak-anak tidur dalam kelaparan. Jangan macam tu. Saya tak mau seorang pun anak Kedah yang tak boleh menyambung pelajaran kerana tak ada duit. Tak kemampuan. Wakil rakyat kena pergi cari. Saya kata dekat ahli jemaah, manalah wakil rakyat? Rakyat yang kawasan dia 40,000, 50,000. Ada ratus ribu pada kata tudun tu. Campur budak-budak semua. Mana wakil rakyat semua nak pergi cari? Kita ni jadi mata dan telinga bagi wakil rakyat, bagi kerajaan. Tengok jiran kita sebelah yang miskin, bagi tahu. Kita dapat berita ada budak yang lepas dapat SPM, lulusan bagus, nak sambung pelajaran tak boleh, nak pergi universiti tak boleh. Tolong bagi tahu wakil rakyat. Menteri Besar dah tubuh satu tabung tuan, Yayasan Mahmud. Nama tabung tu Yayasan Tengku Mahmud. Kalau kita perlukan dia 4,000, dia bagi 4,000. Berapa perlu dia bagi. Jadi makna kata kalau pemimpin di atas bagus, tapi kita tak bantu, mana nak jadi? Semua ambil bahagian. Supaya jangan ada makna kata orang yang tidur dalam kelaparan kerana tak ada benda nak dimakan. Jangan ada pula di antara kita ni tak boleh menyambung pelajaran anak-anak dia kerana kesusahan hidup. Kita semua bertanggungjawab. Bila semua ambil bahagian, selamatlah. Oh, dia pun menengu tu. Saya begitulah. Tujuan kita mengaji supaya tersentuh hati kita ni. Kalau orang Islam kita boleh bersatu padu, tolong menolong, bantu membantu macam tu, kita jadi kuat lah. Yang ada kira nak asal dengki, tak habis-habis. Jangan macam tu. Kita makna kata bantu, bertolong-tolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolong membantu ke arah baik dan takwa. Kan? Insya-Allah. Akhirnya kita akan mati. Di sana Allah akan hitung baik dan buruk kita. Duduklah dunia ni. Buatlah baik. Berniaga dengan baik. Jangan tipu. Bekerja dengan majikan. Kerja dengan betul. Jangan curi tulang. Semua ni hasil pendapatan kita nak bawa balik bagi anak bini kita makan. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah rezeki yang baik, yang halal. Baru kamu boleh buat amal soleh. Nak jadikan anak kita orang baik, orang soleh, solehah. Maka kita kena bagi dia makan yang halal.
Jangan makan yang haram. Antara makanan yang haram, kita dapat duit dengan curi tulang. Jangan macam tu. Berniaga dengan menipu. Jangan. Bila kita letakkan matlamat kita Allah, semua selesai. Yang duk jadi ni ada matlamat lain. Itu yang jadi masalah. Allah Rabbi ya Karim. Jadi. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan kami dahulukan pada barang yang mengerjakan mereka itu daripada amalan. Jadi amalan apa yang mereka buat semua kami dahulukan, kami hitung, kami balas. Maka kami jadikan seperti debu yang bertaburan. Ibadat yang dibuat tak kerana Allah, tak ikhlas. Dapat jawatan bukan nak tolong orang, nak kayakan diri. Adalah ditolonglah sikit-sikit, tapi yang disapu tu lebih banyak. Dia tolong orang 1,000, dia sapu 100,000. Macam itulah cerita dia. Kita ni lah masalah kita daripada dulu sampai sekarang. Tak habis-habis tuan, mengutamakan akhir dunia, bukan mengutamakan akhirat. Ya. Bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi mereka mengutamakan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedang akhirat lebih baik, lebih kekal. Orang cerdik, dia utamakan akhirat. Dia jadikan apa yang Tuhan bagi kat dia untuk akhirat. Ada ilmu mengajak kerana Allah. Tak ada ilmu belajar kerana Allah. Ada duit lebih sedekah kerana Allah. Ada jawatan, guna jawatan tolong orang miskin kerana Allah. InsyaAllah tuan-tuan. Habuan kita ni di akhirat besok kita dapat. Itu dia. Maka kami jadikan seperti debu yang bertaburan. Oleh itu, kami pohonkan Allah Ta'ala bahawa setelahnya sejahterakan kami dan kamu dengan rahmatnya. Mohon pada Allah Ta'ala agar segala amal ibadat kita lakukan ini sejahtera, dapat bantu kita di akhirat besok. Buatlah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jiwa kita tenang. Bagai seorang doktor, dia puas hati tuan-tuan. Bila melihat pesakit dia sihat. Seorang doktor puas hati. Seorang guru puas hati bila melihat anak murid dia berjaya jadi orang baik. Seorang bapa didik anak puas hati bila lihat anak dia bahagia. Jadi inilah makna kata ibadat kita kerana Allah. Allah akan hantar kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Itu dia. Dan setengah daripada ayat. Ya. Ayat yang amat latifah. Lagi yang dia kata jami'ah antara khauf dan raja. Tadi ayat satu-satu je. Khauf, raja. Ini dia nak gabungkan. Ya. Gabungkan. Lepas tu dia panggil dan dia kata sini setengah daripada ayat dia kata yang amat latifah, yang latif, yang lembut. Di samping menceritakan balasan buruk Allah, dia ada pula ujungnya ayat tentang kelembutan Allah. Allah akan balas begini-begini. Tapi di ujung ayat disebut Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ada kaitkan dia macam tu. Ayat yang bangsa dipanggil latifah, yang lembut. Lagi yang jami'ah. Jami'ah ni yang menghimpunkan. Bukan takut saja, tetapi ada pula ayat yang memberi harapan. Macam tu maknanya. Iaitu dia kata menghimpunkan antara khauf dan raja. Contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ibadi annahu la ghafurur rahim. Summa qala fi aqabi wa inna azabi huwal azabul alim.
kabarkan akan hamba-Ku bahwasanya Aku Tuhan yang Ghafurur Rahim. Maka diiringi akan dia dengan firman-Nya. Dia kata, dan bahwasanya seksa Aku itu iaitu seksa yang amat pedih. Maka dia kata himpunkan, dia kata rojak dan khauf. Tadi ayat satu-satu, ni dah ada ayat Quran yang menghimpunkan dua-dua. Khauf pun ada, rojak pun ada. Rojak pun ada, khauf pun ada. Dia himpun dua-dua, menghimpunkan. Contohnya firman Allah, Nabi ibadi. Bagi tahu pada hamba-hambaku. Khabarkan pada hambaku. Anni annahu. Sesungguhnya aku ni, sungguh-sungguh. La ghafurur rahim. Yang amat mengampun, lagi amat penyayang. Bagi tahu hamba aku ni Tuhan pengampun, penyayang. Itu dia. Summa qala, tapi disambung ayat tu. Fi akhibai, pada sambungan tu. Dia kata apa? Wa anna azabi huwal azabun alim. Tapi ingat, azab aku, azab yang amat dahsyat. Mula-mula Tuhan sebut, aku ni Tuhan pengampun, penyayang. Tapi ingat, aku ni juga Tuhan yang azab aku amat dahsyat. Jadi Tuhan gabung dua-dua. Kan? Supaya kita menjadi orang yang waspada. Dalam kita makna mengharapkan keampunan Allah Ta'ala, dalam masa yang sama kita ingat azab Allah cukup pedih. Jadi kita dalam kita harap keampunan Allah, tapi kita dalam itu kita bersedar bahawasanya kalau aku tak minta ampun sungguh-sungguh, ingat azab Allah amat pedih. Kena tunaikan syarat-syarat taubat tu dengan sempurna. Tak apalah, Tuhan ampun. Duk tak tangguh taubat. Tangguh, mati terus. Tak kacau. Segera akan bertaubat. Kan? Segera. Kalau kita fikir kita pernah ada dosa, segera bertaubat. Jangan tangguhkan taubat. Hasil kita mati tak tahu tuan bila-bila. Baru ni dia telefon seorang muslimat. Pukul 2 pagi. Balik daripada mengajar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya nama sekian-sekian. Yang hantar anak saya mengaji sekolah Ustaz tu. Yang baru ni saya ambil buat balik tu. Duduk di Kuala Lumpur. Ada apa malam ni? Suami saya baru meninggal Ustaz. Tengah tidur. Serangan jantung. Telefon ambulans tak ada sampai. Mati. Tengah tidur tuan. Kita pun tak tahu bila kita nak mati. Sebab itu saat ke saat, masa ke masa. Janganlah kita lintas di hati kita nak buat benda tak elok. Ingat nak buat baik je. Bila kita teringat nak buat tak elok, bayangkan kalau aku mati masa tu. Oh, azab berat. Sebab itulah kita ni sentiasa ingat mati. Bila sentiasa ingat mati, insya-Allah. Pasal apa kita bimbang? Kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu dia. Kan? Balik pada ayat tadi. Kan? Ulang balik. Nabi ibadi. Kabarkan Muhammad kepada hamba-hambaku. Anni ana la ghafurur rahim. Sungguhnya aku ni Tuhan kamu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mintalah ampun kat aku. Aku ampun dosa orang yang minta ampun. Summa qala fi aqabih. Kemudian Allah Ta'ala berfirman sambung akibatnya, ujungnya ada apa? Wa anna azabi, dia kata huwal azabul alim. Sesungguhnya azab aku azab yang amat pedih. Walaupun nak ingat, faham yang aku ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi ingat masa yang sama, aku juga Tuhan yang azab aku amat dahsyat. Dia nama Tuhan, tuan-tuan ada dikumpulkan. Nama Tuhan 99. 99. Tapi ulama bagi kepada dua.
pembahagian. Satu, nama-nama yang menggambarkan sifat-sifat cantik. Jamal, sifat cantik. Pengampun, penyayang, pemurah, lemah lembut, bagi rezeki. Ini nama-nama Tuhan. Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Ata. Ini nama-nama Tuhan. Masa yang sama, Tuhan ada berjuang memiliki nama. Seperti Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Qahar, Maha Gagah. Al-Muntaqim, yang akan membalas dosa yang kita buat ni. Nama-nama yang keras-keras. Jadi bila kita kenal Tuhan yang nama keras-keras ni, kita takut. Tapi bila kita kenal nama Allah yang lembut-lembut ni, kita menaruh harap kepada Allah agar Allah rahmati kita. Hidup ni jangan ingat satu je, ingat dua-dua. Bila kita cenderung ke arah maksiat, ingat nama Tuhan keras-keras. Balasan Allah yang tak mampu kita tanggung. Bila kita duk buat ibadat, kita harap Allah menerima ibadat kita. Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemurah dan sebagainya. Hidup kita antara dua inilah tuan-tuan. Sekejap ingat Tuhan yang keras, sekejap ingat Tuhan yang lembut. Bila ingat Tuhan yang keras, menakutkan kita. Mengingat Tuhan yang maha lemah lembut ni, mengharapkan kita pada Allah dengan balasan yang baik. Kan? Gabungkan dua-dua bagi elok. Ya. Kabarkan akan hamba-Ku bahwasanya aku ni Tuhan yang Ghafurur Rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kita ada dosa, mintalah ampun dengan harapan dosa kita diterima, taubat kita diterima oleh Allah Taala. Kan? Sebab Tuhan kata aku ni maha pengampun. Kita taubat minta Tuhan ampun. Maka diiringi akan dia ayat tadi itu dengan firman-Nya, sambung lagi tadi. Bahwasanya dia kata siksa aku itu iaitu siksa yang amat pedih. Dalam masa sama ingat, azab aku azab yang pedih. Maka dihimpunkan rajak dan khauf. Kita himpun dua-dua. Jangan rajak saja, harap saja dengan tak ada takut. Jangan takut saja dengan tidak ada harap. Jadi Imam Ghazali mula-mula kemukakan ayat khauf, ayat rajak. Kemudian dia suruh kita himpun supaya jangan sengit sebelah. Kita bawa sampan, jangan biar sengit berat sebelah, takut sampan karak. Biar belen bagi elok. Begitulah hidup kita tuan-tuan sekalian. Buatlah tenang dalam hidup ini, dalam keadaan kita kenal Tuhan, Tuhan yang azabnya, siksanya berat hingga menakutkan kita nak buat maksiat. Dan dalam masa sama kita ingat Tuhan memiliki sifat yang lemah lembut agar kita mengharapkan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu saja kot yang mampu saya sampaikan malam ni, mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقى وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين
waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lilmuslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.